ke arahnya bos, dan itu dia jaringan yang dicari-cari. Sado Kulmatov, pemain pertahanan yang kita katakan kerap kali naik ke atas untuk membantu serangan. Dan siapa sangka saudara, Sado Kulmatov yang berada di Nepos. Adalah yang ke-7 untuk Terengganu, 6 dari sebelah kiri pintu gol lawan. Satu tandukan dan peluang Kuisan yang dilakukan jaringan. Gol penyamaan untuk Terengganu daripada Adisak Krason yang menggunakan kesempatan selepas Syekh Izan gagal untuk menangkap bola dengan kemas. Ya, kalau kita Azam Azmi TO ditampan semula oleh Azam, masuk dalam kawasan penalti. Cutback barangkali yang dilakukan, peluang Lilidon Krasniki daripada tampanan dan kerja kemas yang dilakukan daripada Azam Azmi dari sebelah kanan itu. Dan kemudian kita dapat lihat bagaimana beliau begitu mudah sekali masuk ke dalam kawasan penalti. Tidak berfikir panjang melakukan satu cutback untuk itu. Suka di Kelantan United. Cantik sekali lagi. Dan tadukan yang kedua. Jordan Minta. Tanpa kita sedari bagaimana satu hantaran dari sebelah kanan sekali lagi yang berjaya melepasi benteng pasukan Kelantan United. Caretaker untuk Kelantan setakat ini. Jordan Minta, pusingan itu cantik. Jordan Minta, perhatikan sekali lagi, nerima satu hantaran, sentuhan pertama itu baik. Dan pusingan sebelum merembat. Tiada peluang untuk Nikmah Maramin. Mahmud memenangi bola. Jordan Minta ingin meneruskannya, tapi tandukan Arif hanya mendapatkan Adisak Krason. Yang terus melonjakkan dan mengangkat Terengganu. Adisak Krason. Ivan Mahmud. Apabila seorang penyerang didefinisikan hampiran dengan kawasan penalti mereka. Suashraf melepaskan Hakimi. Hantaran untuk Ivan Mahmud. Dan itulah yang sememangnya diperlukan oleh Ivan Mahmud. Hantaran baik dari Hakimi. Ivan Mahmud satu sentuhan sebelum ditolak mudah ke penjuru gawang, menumpaskan Nik Amin, melengkapkan kemenangan bergaya untuk Pusic. Ingin melakukan gerakan yang terakhir cantik daripada Hakimi untuk Hakimi Abdullah. Persembahan 5 bintang. Dan Hakimi Abdullah melengkapkannya. Malam kilang gemilang untuk skuad PT. Krasniqi. Adisak Krason. Azam berampiran. 1-2 baik. Adisak ke tengah. Dan Jordan Minta. Tapi berpesta selepas itu. Jordan Minta sekali lagi membuka tirai jaringan untuk Terengganu. Dan 3 kali dia memulakan aksi di Liga Super musim ini. Cantik lambungan terus mendapatkan Jordan Minta. Dan Jordan Minta. Kepantasan dan kuasa. Dan itulah kualiti yang ada pada penyerang yang semakin lama semakin hangat Minta tolakkan ke sebelah tepi. Syafiq sekali lagi berdepan dengan Quentin Cheng. Dapat membuat satu cross.
Itu dia impact yang dibawa oleh pemain yang baru masuk. Tak sampai 5 minit tahan jaringan Hiklana Jaya ketika ini. Ya, cukup baik kombinasi dua pemain ini ataupun timing pertukaran juga berlaku dengan tepat. Dapat lihat kali kedua Syafiq melakukan cutback di kawasan tengah dan ini kali yang kedua dia berjaya lakukan taran dengan tepat. Lihat kedudukan 1-2 berlaku. Liridon turunkan pada Syafiq. Tahanan pertama Zaman Murad kepada Liridon. Adisa baik untuk Ivan Mahmud. Setupnya cukup baik. Terengganu. Liridon antara yang memainkan peran pada jaringan ini untuk jaringan penyamaan. Jaringan keempat untuk Ivan Mahmud secara keseluruhannya dari Liridon. Sonny Norde. Itu yang diperlukan oleh Terengganu. Ya, jika mereka memerlukan satu momen, inilah momen dia untuk Terengganu dapatkan jaringan sebelum akhirnya babak pertama, tetapi kontaknya sangat-sangat sempurna. Saya rasa bola bergerak sedikit di hadapan Khairul Fahmi yang meledak di babak pertama. Dan Norde sekali lagi. Oh, wow! Dan kelebihan 2 gol lenyap. Ini khas untuk Sabah. Ya, wow. Satu gol yang begitu cantik daripada Sonny Norde, tetapi benteng, bahagian benteng, saya rasa Darren Lock yang berada di sebelah kanan. Terus saja keluar untuk satu lagi gerakan balas. Sonny Norde, Ivan Mahmud di antara dua pertahanan. Bukaan untuk Engku Syakir. Akhirnya setelah mencuba dan pertukaran pemain akhirnya menjadi untuk Terengganu. Liau yang terlepas. Ruang hijau luas di harapannya. Dapat lihat reaksi beliau terhadap Nik Muhammad Sharif. Oh, hampir saja dan itu dia kesilapan. Barisan pertahanan kealpaan yang kita ceritakan untuk menghukum kealpaan barisan pertahanan itu. Meletakkan Terengganu 1-0 di depan. Satu kesilapan yang Nik Muhammad Sharif. Lihat saja larian dilakukan oleh Azam Azmi di sebelah kanan. Datangnya Sonny Norde dari sebelah kiri. Masih lagi Sonny. Percobaan yang baik. Jaringan yang cukup baik untuk Terengganu dan Perak. Kehilangan jurulatih Datuk Lim Tiong Kim. Lawanan pertama Yusri Ceklah dalam 15 minit. Mereka dibolong dalam baki 18 minit. Tidak mustahil 2 gol boleh dijaringkan. Sonny Norde, delivery yang baik. Tanduk kanan dan itu dia. Jordan Minta dalam kawasan penalti. Tunggu sahaja. Antara glancing header yang dilakukan di near post. Dan kemudian ini tiba tepat pada waktunya untuk melakukan tandukan. Kukuh Azam Azmi Murad di sisi. Sepakan terus hampir pasti dari Sonny Norde. Peluru yang dihantar. Tiada jawabannya Nizaruddin. Betul Abizal. Kita memang pernah lihat Sonny Norde melakukan sebegitu dan malam ini sekali lagi dia melakukan perkara yang sama. Dipintas oleh Azam. Ada larian di sebelah kiri dan juga kanan dan juga tengah. Cantik kedudukan ini untuk percubaan rendah. Masuk. Terengganu di depan. Tetapi cukup untuk menewaskan Ifwan. Ya, telah saya katakan tadi apabila sudah ada 2, 3, 4 percubaan ataupun attack ke arah pintu gol pasukan Kedah, akhirnya pasukan Terengganu menjumpai apa yang seharusnya mereka lakukan untuk mendapatkan jaringan awal dan Sonny Norde.
Jaya lepas, Sony Node mencari ruang, melakukan percubaan. Dan kini Omid Nazari. Cantik! Untuk jaringan yang terus dihadiahkan oleh Omid Nazari untuk membuktikan yang beliau juga mempunyai sesuatu yang boleh memberikan jaringan untuk Terengganu. Lihat sekali lagi bagaimana ia terasa. Untuk Engku Syakir. Bola yang menaik dari Engku Syakir. Cantik! Penampilan pertamanya bersama Terengganu pada musim ini. Debut idaman untuk Rakim Hassan. Nazari. Secara lambung. Untuk Engku Syakir dan Ivan Mahmud. Dua gol yang dicari di separuh masa yang kedua ini. Dan dua gol yang mereka berjaya mendapatkan hantaran yang dilakukan oleh Omid Nazari. Tandukan yang dilakukan oleh Engku Syakir dan kembali untuk Arif. Kedua yang tidak menjadi di situ, hantaran untuk Mahmud. Akhirnya apabila tandukannya, umpanan menerusi Sony Node, larian dari arah belakang, membebaskan dirinya daripada Hera Gulon dan Ivan Mahmud mencipta jaringan pertama dari sepakan penalti. Ivan Mahmud mencari jaringan ke-7 pribadinya dalam saingan Liga dari Mahmud dan cantik sasaran yang dituju untuk gol pertama malam ini. Nurilo Tuktasinov mencari Engku Syakir, bijak melepaskan dirinya. Sony Node mudah, kualiti permainan dan kebijaksanaan daripada Engku Syakir yang melihat ruang kosong yang sudah dibina oleh Sony Node dan penyudah bijak daripada Sony Node. Syakir untuk Mahmud yang dicarinya di sebelah kiri. Nick Sharif melepaskan percubaan itu, cantik. Itu adalah kualiti daripada Nick Sharif Hasifi dengan satu lencongan. Selepas jaringan kedua itu berlaku, mereka dilihat sedikit mengendurkan permainan. Dan kali ini Syaful Hakim bijak untuk Hakimi. Lepas Hakimi, ya, itu adalah cantik. Terimanya itu. Dan larian dari belakang yang memerangkap pertahanan Kelantan United. Walaupun hampir-hampir terjatuh. Satu peluang, itu dia Ivan Mahmud tanpa melakukan lompatan. 3 kali dia mencuba dengan kita lihat sekali lagi, tidak ada sebarang cabaran yang diberikan. Ada sentuhan yang penting dapat dilakukan oleh Engku Syakir di. Kita lihat pada kedudukan Ivan Mahmud, kali ini tandukan yang dilakukan oleh Nurilo Tuktasinov. Lihat kepada kedudukan Sony Node, dia bijak, dia membawa bola ke depan seraya melihat siapa yang bersedia di tengah, tetapi lihat kepada kedudukan, tapi ianya melambung untuk menewaskan Irfan Haikal. Kesilapan yang dilakukan, peluang di sini untuk gol yang ketiga. Dalam persaingan di Liga Super, lagi kesilapan yang tidak sepatutnya dilakukan oleh pemain-pemain Kelantan. Kita lihat di sini Rakesh Casual tak berjaya untuk menghadapan 7 gol, terutamanya untuk Ivan Mahmud. Itu dia, satu jaringan dapat dihasilkan
Dia lebih melakukan satu tandukan ke belakang sebenarnya. Kita lihat, tidak melihat kepada keduduk. Satu lagi kedudukan bahaya dan kali ini Safwan Mazlan. Rumah sebaliknya, pintu gol mereka dipolosi lagi dengan satu set piece. Sepakan penjuru di sini untuk Nick, tidak. Masih lagi Nick Muhammad Sharif. Sony Norde melambungkan kepada Ivan Mahmud. Peluang kepada Ivan Mahmud. Mudah kali ini jaringannya diterima. 6-0. Tindakan penyudah tetapi tak apalah. Berbaloi juga kesilapan yang dilakukan di situ oleh Hafiq Al-Muhafiz yang berada di belakang Ivan Mahmud, bukan di depan Ivan Mahmud. Dia chase bola ini, dia pun 20-21. Sekali lagi diberikan peluang kepada Hakimi, merembat kali ini, berjaya masukkan jaringan. Percubaan yang kedua darinya. Penyokong-penyokong. Kalau tadinya serong, itu mungkin buang huruf orang kata. Namun kali ini tepat, bola itu melantun untuk mengelirukan Irfan Haik. Satu peluang yang baik, Ivan Mahmud mencari ruang. Dia melepaskan satu rembatan hat-trick Ivan Mahmud pada malam ini. Di IPL, Ivan Mahmud 2 kali sudah. Satu tolakan yang baik dari Nikmat Sharif. Satu percubaan placing saja. Kuno Syakir. Sentuhan yang baik sekali lagi. Percubaan dari luar kotak penalti. Oh, itu dia yang dicari-cari. Dapat juga dijemakan oleh Seth dalam kawasan penalti dan juga final third pasukan Kuching City berkali-kali. Gol terenganga yang terhidang untuk Ivan Mahmud. Hakimi Abdullah beberapa kali, tetapi akhirnya siapa yang menjadikan gol? Namanya adalah Syarul Nizam, centre back Terengganu. Kali ini momen kita dapat lihat jaringan yang kedua. Satu tandukan yang baik. Inilah momennya. Baru kita katakan Ambil untuk mengambil sempakan penjuru itu. Dia mencari Engku Nur Syakir di near post untuk melakukan tandukan glancing header ke belakang ke arah far post. Sama sekali dapat menewaskan dan memperdayakan penjaga gol pasukan Kuching City. Terus mengasak dan mengasak. Satu gerakan positif yang dihadirkan. Ada tandukan dan berjaya Omid Nazari. Namun nama pemain ini yang akan menjadi penjaring pertama di Darul Makmur. Satu glancing header jika dilihat kepada hantaran berkualiti. Menarik untuk kita lihat apa yang mampu dilakukan oleh Omid Nazari. Cepat terus dari Omid Nazari. Oh, cantik. Terus memperlihatkan satu lagi jaringan tambahan untuk Terengganu. Di separuh masa pertama dengan tandukan dan kini kaki kanannya pula membunuh langkah penjaga gol Izam Tarmizi untuk melakukan apa-apa. Separuh masa pertama ini. Lampungan untuk Syami. Cuma dibiarkan oleh Iman, ada kesilapan. Peluang untuk Syami mencari ruang dan jaringan terhasil dari satu sudut yang agak sukar. Itu akhirnya menjelma satu jaringan yang dicari-cari. Pergerakan di sebelah kanan pada awalnya dilihat sudah pun dimenangi oleh Iman Rafai, namun kesilapannya untuk membaca pergerakan seterusnya daripada Syami. Dan bahaya, cukup bahaya. Mencari naas sebenarnya pemain-pemain Perak. Pemain-pemain pertahanan Perak. Kita lihat sendiri di sini. Memang itu terlebih dahulu. Dan Sony Norde melakukan tugasan yang cukup bijak. Buka banyak ruang, cantik pergerakan yang dilakukan. One touch football dari pasukan Terengganu. Satu cross. Dan kesudahannya jaringan yang kedua. Engku Muhammad Nur Syakir. Daripada pemain Terengganu.
Sharif kali ini menjadi provider. Dan satu tindakan bijak yang dilakukan oleh Komando Syakir adalah, dan lepas Hakim, pintu gol terbuka untuk gol yang ketiga. Farhan Majid terlalu jauh ke depan ketika ini. Kita lihat satu terupas daripada bahagian tengah, tidak offside. Dan satu tindakan bijak yang dilakukan oleh pemain yang pernah mewakili Perak pada musim 2018-2019, di mana dia bermain 42 kali dan juga skor 7 gol. Models popping bottles.